Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sekali lagi berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Jadi macam biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar di mana sahaja anda berada. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Siti Nur Akilah Abdul Wahab, Helwa Istiqamah daripada JB, Bazid Aziz daripada Muar, Kak Syaliza daripada Perlis, hujan, baru lepas hujan. Abang Osman Man, terima kasih banyak. Kak Zah, Kak Mumtaz daripada Singapura, terima kasih banyak. Kak Syam Mahmud, Kak Saliza Agus Salim, Langkapi Sejahtera Manjung, Sri Manjung, check-in hotel. Hotel tu saya tambahlah. Kak Ramlah Mak Lazim, Haslina Abdullah, Salamiah Abdul Ghani, Kak Jamaliah Rahmat, Yani Amni, Kak Mumtaz, terima kasih sudi share. Danih Muhammad yang telah berhijrah ke Pekan, Pahang. Fitria Hakim, terima kasih. Assalamualaikum Encik Ustaz pula dah. Tak apa, kita maafkan insya-Allah. Terima kasih Syed Hakim, Kak Jan kot lah. Kak Latifah Ahmad daripada Kulim, clear. Kak Sabariah Abu Samad, Kak Rosiah Maksum, Jamilah Abu Hasan, Kak Jamaliah Rahmat, Ramlah Sulong, Mukhtar Muda daripada Kuala Nerus, Raja Haniza Raja Idris, terima kasih. Zainuddin Abdul Ghani. Baik, sahabat-sahabat, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton.
teruskan bersama saya pada malam ini insya-Allah hingga tamat siaran. Tamat siaran. InsyaAllah ya. Raja Haniza, Raja Idris, Azimah Razman Sungai Buaya, Abu Haq daripada Cemor Perak, Kela Zakaria, Waalaikumsalam, Izzat Idris Kelang clear, Rosiah Maksum Port Kelang clear. Kak Sabariah dah share, terima kasih banyak. Baik, sahabat sekalian, malam ni saya nak sambung lagi tentang perbincangan kita mengenai martabat, dipanggil martabat iman. Yang kedua yang kita dah bincang semalam iaitu tentang martabat iman orang yang bertaklid, yang main ikut-ikut, kan. Itu kita dah bincang semalam. Baik, nombor 3, martabat iman yang ketiga, yang ni yang terbaik lah. Kalau kita boleh, bukan ini yang terbaik, maksudnya untuk level kita, yang inilah, duduknya di sini. Yang ketiga disenarai dalam kitab ini iaitu martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. Orang yang menjalankan syariat Allah. Apa makna syariat? Syariat maknanya aturan. Syariat ni kalimah asal syari' makna jalan. Syariat Allah maknanya jalan Allah. Orang yang hidup berpaksikan atau berpandukan kepada jalan Allah. Itu namanya hidup bersyariat. Kan ada buku yang dicetak dan dikeluarkan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Qamus, warna biru tu kan, indahnya hidup bersyariat. Macam tu. Baik, cuba kita baca sikit. Iaitu keimanan dan makrifat mereka terhadap Allah berdasarkan syawahid dan barahin. Syawahid ni maknanya penyaksian. Dia tengok, bukan dengan mata kasar tapi mata hati sekali. Dan barahin maknanya dia berhujah dengan dalil-dalil. Dia tengok dan dia tahu, ini hujahnya apa, yang ni kenapa, yang ni bagaimana, dia tahu. Iaitu bukti, hujah dan dalil daripada Al-Quran dan hadis dan akal. Orang beriman ni macam ni. Dia punya level iman orang-orang yang macam ini, level nombor 3. Bukan dia duduk nombor 3. Nombor 3 dalam kitab ni lah. Tapi maqam dia tinggi. Iaitu mereka-mereka yang kok mana pun dia ikut arahan Allah ni dengan bersandarkan. Macam tu. Dia berpaut dan bersandarkan kepada dalil. Sama ada dalil itu namanya dalil Quran, atau dalil itu namanya dalil hadis, atau dalil itu namanya dalil akal. Dia guna logik akal. Boleh ke guna logik akal ni Ustaz? Boleh. Tetapi dia kena tengok macam mana cara penggunaan akal itu. Sebab saya selalu bagi tahu, akal manusia ni dia limited. Kan, dia limited, dia ada had, dia ada sempadan pemikiran. Dia tak boleh, otak kita ni, akal kita ni, dia tak boleh cross the border. Dia tak boleh melepasi sempadan. Dia boleh fikir tapi dia ada had. Dia tak boleh fikir lebih daripada itu. Contoh macam kita memikirkan Allah, memang tak boleh fikir punya. Kita hanya boleh sebut, ustaz-ustaz mengajar tauhid, dia kata Allah itu Sami'ul Basir. Allah itu Tuhan yang sifatnya maha mendengar dan sifatnya maha melihat. Lepas tu ustaz tu hurai, Allah ni maha mendengar dan maha melihat tanpa menggunakan mata, tanpa menggunakan telinga.
takat tu je, full stop. Kita memikir yang tu pun dah tak tahu ke mana nak dihala kan tak. Jadi memang akal ni dia tak boleh fikir terlalu jauh sangat. Dia tak boleh tuan. Sebab akal kita ni ada limit kan, dia ada had pemikiran, dia tak boleh pergi terlampau jauh. So itu dalam benda agama, saya banyak kali bagi contoh, banyak benda-benda yang Allah arahkan kita buat yang hakikatnya benda tu sebenarnya akal tak boleh terima, tapi kena buat. Agama ni, arahan agama, akal boleh terima ke, akal tak boleh terima ke, ceritanya kena buat. Bukan nak nanti logik akal baru buat. Tak. Yang dimaksudkan menggunakan dalil akal dalam kitab yang saya baca tadi, maksudnya macam ni. Dia bagi contoh akal macam ni lah. Bumi ni benda, so logiknya bumi ni mesti ada tukang buat. Itu dia guna akal lah. Macam mana bangunan, takkanlah bangunan sekolah tu boleh tegak sendiri, mesti ada engineer ke, ada arkitek ke, ada tukang yang buat rumah tu, yang buat sekolah tu. Jadi bumi ni takkan jadi sendiri, mestilah ada tukang yang buat. Dia guna logik akal macam tu tak apa. Kan, dia guna akal macam tu tak apa. Dia nak memikirkan, kalau kursi meja ni ada tukang kayu yang buat, takkan pula bumi yang besar tak ada tukang yang buat. Macam tu kan, dia guna akal. Yang tu tak apa. Yang saya kata tadi ni, dalam Islam, bila Allah buat keluar arahan, kita tak mesti nak kena nanti arahan tu masuk akal baru kita kena buat. Tak. Benda yang Allah arah saja, akal terima tak terima, itu letak tepi dulu. Yang penting ialah agama suruh, bismillah, on, jalan terus. Sebenarnya sahabat, banyak bukti dalam hidup kita yang agama suruh, akal susah nak terima. Saya dah selalu bagi contoh kan. Contoh dah, kita pergi haji, pergi umrah. Tahun ni tak tahu lagi apa ceritanya dah, macam malap-malap aja haji ni kan, macam malap-malap sikit. Wallahu a'lam lah, kita doa yang baik-baik. Jadi sahabat sekalian, contoh dia macam kita pergi haji lah. Kalau ikut akal, kita pergi Mekah ni bawa pakaian yang cantik-cantik dah. Kita bawa baju lawa-lawa, bawa baju yang smart-smart lah, kita nak pergi Mekah kan. Bawa baju persalinan yang banyak kan. Tiba-tiba masa buat umrah, kenapa tak pakai baju lawa-lawa tu kalau orang lelaki lah kan. Masa nak tawaf tu kenapa pakai ihram aja? Dah lah ihram 2 helai, atas 1, bawah 1, lepas tu nothing inside dia panggil kan. Pakaian dalam tak boleh pakai langsung. Buat apa pula macam tu? Lepas tu nampak ketiak pula, buka bahu sebelah kanan kan. Masa tawaf tu sunat buka bahu sebelah kanan. Dah kalau ikut akal, engkau datang Mekah bawa baju lawa-lawa, baju kurung, baju kebaya, baju kemeja. Orang lelaki bawa jubah, bawa baju Melayu sepasang, baju raya pun dibawa. Patutnya tawaf pakailah baju Melayu, pakailah sampin tak, pakai tanjak ke baru, segak sikit depan Kaabah. Oi, akal kata engkau nak menghadap Allah ni mesti segak. Tak. Tapi apa pula kita pakai ihram, nampak ketiak kan. Ihram tu pula warna putih. Kan akal payah nak terima tu. Mana baju lawa-lawa yang kau bawa naik ke terbang tu kau campak mana? Kenapa tak guna masa tawaf? Akal tak puas hati kan. Tak, sekarang ni letak akal tu tepi dulu, on. Pakai ihram saja, yang cakap banyak. Sebab itu arahan Allah. Baik itu kita belajar, bila menerima arahan Allah, jangan cakap banyak. Orang tanya saya pernah cerita benda ni dulu kan. Orang tanya saya dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan. Saya kata, tanyalah.
Jawab tak wajib, saya kata. Kan, tanya-tanyalah, jawab tak wajib jawab. Ya. Tak tahu aku diam je lah. Kan, bukan semua soalan memerlukan jawapan. Dan bukan semua soalan ustaz-ustaz tahu jawab tak. Dia gitulah. Kita bukan pakar pun, kita ustaz-ustaz kampung je. Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz lah betul-betulnya ni. Kenapa ustaz semayang subuh tu 2 rakaat tidak 3? Tuan boleh jawab? Kenapa solat subuh tu 2 tak 3? Dia tak nak kita jawab 2 tu sebab Allah suruh. Dia tak nak. Dia nak tahu kenapa 2 tidak 3. Gila nak menjawab soalan macam tu. Kan? Jangan buat pasal, tuan. Orang ni nak menanya kan, kadang yang tidak-tidak aja dia tanyanya. Kan, kadang yang tak masuk akal dia tanya, yang pelik-pelik dia tanya, yang tak apa-apa dia tanyanya. Yang itu saya dapat tu soalan tu. Saya dapat sendiri. Dia kata, ustaz, kenapa subuh 2 tak 3? Sudah, saya kata, apa pula aku nak jawab kat Pak Haji ni. Saya kata macam ni lah, Ji. 2 pun tak semayang, Ji. Ada hati nak tambah jadi 3. Padang muka kan. Tanya lagi. Tanya pelik-pelik lagi. Tak. Maksud dia bukan tak boleh tanya, tuan-tuan. Tanyalah kalau nak tanya pun. Tak, tapi tak usahlah tanya yang merepek-repek, yang kita rasa tak perlu, tak payah tanya lah. Tak perlu, tak payah tanya. Kan. Macam saya cerita kisah Imam Syafi'i tu kan. Dia tengah naik unta. Yang saya cerita itu hari. Dia naik unta. Imam Syafi'i naik unta. Sampai tengah jalan, orang tahan unta dia. Tahan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, ada apa? Dia kata, aku nak tanya soalan. Apa soalan? Dia kata, wahai Imam, unta ada berapa kaki? Unta ada berapa kaki? Dia tanya. Yang depan mata dia tu unta. Imam Syafi'i tu duduk atas unta tu. Dia pula tanya Imam Syafi'i, unta ada berapa kaki? Kalau aku duduk atas unta tu, aku suruh unta tu bagi penyepak je kat mamat tu. Dah. Ada soalan itu dia tanyanya. Kau tak nampak unta depan tu? Kira sendiri ya. Tapi sebab Imam Syafi'i ni dia meraihkan. Itu hebatnya pula. Kalau saya tak tahulah kan. Tapi Imam Syafi'i dia raih soalan tu. Imam Syafi'i pun turun. Dikiranya kaki unta tu. Kawan tu kata, pasal apa pula? Kira. Imam Syafi'i kata jawapan dia 4. Selepas dia kira. Dia kira 1, 2, 3, 4. Kawan tu kata, pasal apa kau turun kira? Kau jawab je lah daripada atas unta tu 4 kan? Imam Syafi'i kata, aku boleh jawab 4, tapi aku takut kaki unta ni ada 3 lah macam. Kan? Dia nak main-main dengan ulama' entah mana boleh tak? Jangan. Dengan ulama' ni, Allahu Akbar, tuan-tuan, jangan. Saya pesan sekali lagi, jangan. Ulama' bukan bahan senda gurauan kita. Allahu Akbar. Jangan, tuan-tuan. Jangan hina ulama'. Janganlah ceritanya, janganlah. Saya ada satu kuliah nanti minggu depan, hari Selasa kalau saya tak silap, kuliah maghrib lah. Tapi dekat page lain, tapi saya akan share lah dekat page saya. Tajuk yang saya letak, pentingnya ulama' di celah kehidupan kita. Sebab apa saya pilih tajuk tu? Sebab kuliah malam tu nanti saya akan buat dekat page ulama' lah. Page anak muda sayangkan ulama'. Jadi dia minta tajuk yang berkait dengan ulama'. Jadi saya letak tajuk pentingnya ulama' di celah hidup kita. Maknanya mesti kena ada dan mesti bersama dengan ulama'. Saya baca pagi tadi kot. Tapi cerita ni ujung bulan Mei baru ni lah. Baru seminggu. Ada seorang hamba Allah menulis dalam Facebook. Dia hina ulama'. Kan? Dia kata ulama' ni otak dah tak center. Lebih kurang macam tu lah. Macam ada wayar dah terputus. Apa disorder, tak tahu istilah dia tu. Dia kata stroke.
dah ada stroke otak, dia kata macam dia menyindir macam tu lah dekat seorang ulama. Takdir Allah. Lepas beberapa hari dia buat statement di Facebook, saya baca pula screenshot yang lain, dia meninggal dunia. Yalah, dia meninggal tu ajal lah kan, tapi tuan-tuan tahu dia meninggal sebab apa? Sebab stroke. Pasal apa? Kau kata ke ulama ni otak dah tak center, macam dah kena stroke, dah jadi biol. Allah marah tuan. Jangan, Allah marah. Ulama ni warasatul anbiya, pewaris nabi. Ulama ni orang yang dekat dengan Allah. Orang, bahasa mudahnya orang kanan lah, orang keliling Allah ni ulama. Tiba-tiba kau hina ulama. Orang Melayu kita di Malaysia ni ada Facebook dia, saya ada simpan gambar tu. Kita ambil iktibar, bukan kita nak hina dia, tapi kita ambil pengajaran, jangan hina ulama. Sebab ulama ni Nabi kata daging ulama itu beracun, jangan diusik-usik, ada racun. Boleh faham no? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini kita kena jaga baik-baik lah, no? InsyaAllah. Baik, sahabat, saya baca komen sikit, no? Saya baca komen sikit. Terima kasih, no? Terima kasih yang bersama lagi, yang teruskan share. InsyaAllah ada 112 orang yang share. Terima kasih banyak. Terima kasih Auni Raihana daripada Rawang. Terima kasih banyak. Lengkapi sejahtera Ustaz dah macam cikgu besar. Dah pasal apa pula cikgu besarnya? Badan besar. Badan besar adalah, cikgu besar tak ada. Hazlina Abdullah, merebuk. Game merebuk ni Ustaz Anik Ghazali. Kawan saya YB tu, Ustaz Anik Ghazali lah. Hamidah Idris, terima kasih. Yolanda, oi nama daripada Bangi. Nur Azimah Muhammad Arifin Al-Ustaz Kelia. Hamidah Idris, Mangkuk Kelia. Sudah, Mangkuk ni kat mana ni kak? Syarifah Marsidi, Paka Kelia, terima kasih. Mak Khalil JB, Abang Hang Kasab kita, terima kasih banyak. Siti Cute daripada Singapura. Muhammad Syazwan, lama tak muncul ni, dua pupu saya ni, daripada Labuan. Cikgu TJ T Muhammad, syariat ialah jalan, orang yang hidup berpandukan jalan Allah. Saya ada buku tu, saya ramai orang ada buku tu kan, seronok baca tak, cerita bahasa yang mudah, simple, seronok lah. Sebab kita hidup ni sahabat, kita nak apa sebenarnya tak ada apa, kita nak cari redha Allah. Lepas tu kita ikutlah jalan dia. Yang kita ikut jalan lain tu pasal apa? Tak, kita nak ikut Allah, lepas tu ikut jalan setan, mana maunya. Kan orang Perak kata mana maunya ustaz katanya. Tak, dia gitulah. Allahu Akbar. Kak Zakia Osman, martabat iman orang yang ketiga ialah orang yang menjalankan syariat Allah. Terima kasih. Abang Yusuf Ismail, terima kasih banyak. Wucuanis, Hamizah Sami, JB datang. JB datang. Kak Yan Nurzihan, terima kasih banyak. Raja Fauziah, Raja Idris, Singapura. Ya, Singapura. Terima kasih. Ramai orang Singapura ni. Pak YSD Bagan Datuk, Ahmad Syamar. Terlambat lah tu. Kan geng Silibin ni nak kena berdiri atas kursi ni. Abu Hadif, terima kasih. Darul Naim, sahabat serumah saya di Mesir dulu. Pak Din, ada bawah meja sebab dapat masuk. Pak Din raja benar musiknya. Allahu Akbar. Azmi Omar, terima kasih. Abang Osman Ramli, Wan Nafidah Abdul Kadir, terlambat masuk malam ni, tak apa. Saya gurau-gurau aja ya, jangan ambil hati pula. Bawah meja lah, atas kursi, jangan marah. Patuh dan akur arahan Allah, Helwa Istiqamah. InsyaAllah, terima kasih. Nur Hayati Haji Ibrahim, Waalaikumsalam. Abang Mamat Yusof, Abang Mat Tapah, Cik Hatiah Syafi'i, jangan gelak sangat no? Terima kasih Abang Mat daripada Seri Gombak. Cik Su, Kak Faridah Ma'alib, Masjid Tanah, hujan baru turun dengan lebat, Alhamdulillah. Baca doa tu yang Rasulullah ajar kan, bila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a,
Allahumma, wahai Tuhan kami, sayyiban, kurniakan kami hujan, nafi'a, yang memberi manfaat. Muhammad Irfan, terima kasih banyak. Abang Yazid Tokai, tapi sekarang orang dah lupa ulama. Ya, kan? Orang dah lupa satu hal, persenda tu lagi teruk. Allahu Akbar. Sebab itu kita tengok akhir zaman ni Allah cabut dah, kan? Allah hilangkan para ulama, dicabut nyawa satu persatu. Allahu Akbar. Nah, sebab itu kalau kita ada ruang, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita ada ruang bertemu mana-mana ulama sekalipun, kan, ambillah peluang. Ini saya share sikit lah pengalaman peribadi saya. Saya kalau bersama dalam satu majlis dengan para alim ulama di Malaysia ni, dan saya ada kesempatan, contoh kesempatan tu maksud saya bersembang 2-3 orang ataupun duduk semeja dengan mereka, antara benda yang saya selalu ambil peluang ialah bila saya salam, saya akan cium tangan mereka dan saya minta, wahai Tuan Guru, tolong doakan saya. Itu saya akan sebut. Saya selalu sebut tu pada arwah Tok Guru Datuk Ismail Qamus, kan. Saya selalu jumpa dia dulu. Saya rapat jugalah dengan dia, almarhum, dengan Datuk Harundin arwah, dengan almarhum Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz ni dia lain macam. Dia punya karamah dia, aura dia. Sebab ada saya punya macam saudara jugalah kahwin dengan anak Tok Guru Nik Aziz, almarhum Tok Guru Nik Aziz. Dan saya ada dalam majlis tu, saya pernah. Dan masa saya jadi nazir di Masjid Gombak, untuk pengetahuan sahabat, ini pengalaman yang paling saya rasa ngeri sekali. Bukan ngeri apa, saya jadi takut. Sebab masa tu saya jemput almarhum Tok Guru baca khutbah, berkhutbah di masjid saya di Gombak, masjid yang saya jaga. Masa tu saya jadi nazir masjid. 2 kali saya panggil, kan. Sebab kita biasa buat tazkirah dulu, kan, tazkirah Jumaat dulu, lepas tu bang Jumaat baru khutbah. Bila tanya Tok Guru, dia kata hamba tak say tazkirah, hamba tak larat, dia kata, hamba khutbah aja. Oh sudah, saya cakap. Saya kata siapa pula nak tazkirah ni? Lah kali tak ada orang, saya. 2 kali tu, sahabat sekalian, 2 kali saya tazkirah Jumaat, sebelum Jumaat, kan, setengah jam sebelum bang Jumaat tu, saya duduk atas kursi meja macam ni, Tok Guru duduk depan. Oh ya Allah Tuhan, saya rasa macam langit bumi. Oh ya Allah, kan. Weh, Tok Guru bang, Tok Guru besar duduk depan kita pula bersyarah. Oh, tak kewahara dia buatnya, kan. Takutlah saat lagi tersilap fakta ke, salah baca ayat saat lagi tak. Tapi alhamdulillah lah juga, Allah tolong saya masa tu, kan. Oh, clear semua, alhamdulillah, tak ada apalah. Cuma itu pengalaman saya lah. Lagi siapa? Almarhum ramai sangat. Ustaz Dr. Aziz Hanafi, kan, Kedah. Kedah ramai ulama. Jadi sebab itu kita ni hidup berdampinglah dengan para alim ulama. Kita jangan persendakan mereka, jangan buat bahan melawak, jangan buat bahan gurauan, jangan kita tak usahlah. Saya dah banyak jumpa anak murid, termasuk yang ada dalam ni, yang menonton, yang komen-komen ni, mereka yang sangat-sangat menyanjung para alim ulama, memuliakan, menghormati, meraihkan. Saya kenal, saya tak akan sebut namanya, ada dalam ni, dalam yang menonton ni, saya tak akan sebut, mungkin dia tahulah. Nah, dia sangat menghargai ustaz-ustaz, ulama-ulama, meraihkan. Hidupnya penuh keberkatan, hidupnya sangat diberkati Allah. Oh jangan tuan-tuan, saya tak boleh lah bila bab-bab ulama ni, hati kita ni jadi macam sayu sangat. Orang persenda, orang ingat ulama ni tak reti merintah dah, bodoh, tak tahu apa benda. Jangan tuan-tuan.
Jangan tuan-tuan, benda ni bukan boleh buat melawak lah. Luah perasaan pula malam ni kan. Tak, betul tuan-tuan, bukan pasal kita sayang para alim ulama. Kita ni jadi orang hari ni punca sebabnya para alim ulama lah yang mengajar kita agama kan. Ustaz-ustaz dulu yang mengajar kita Islam, Datuk Ishak Barum, Datuk Hasan Ali, Datuk Ismail Qamus, siapa lagi? Ini trio forum perdana Hewal Islam tahun 80-an 90-an dulu. Ada yang dah meninggal kan. Jadi yalah, dengan ulama lah kita kenal Allah tuan-tuan. Kalau tidak, kita tak tahu jadi apa dah. Macam tu. Allahu Akbar. Cik Su baru masuk tadi lah no? Tak apa. Siap bagi love takut kena berdiri takut si. Kak Rosiah Maksum, sayang ulama sampai akhir hayat. Ya. Siti Nur Akilah sama juga, jangan hina ulama. Nasaruddin Abdul Rahman, jeli, line clear, okey, cantik. Kak Maria Muhammad, lama Kak tak masuk. Bukit Besar, clear. Ulama sama taraf dengan wali songo ke Ustaz? Dia ulama ni, ulama, orang-orang alim yang beramal dengan ilmunya dengan ikhlas, itu dia panggil ulama. Orang-orang alim kan. Wali ni orang-orang yang juga dekat dengan Allah, tapi dia macam mana nak cakap, dia sekali imbau tu macam nak sama jugalah, lebih kurang juga. Tapi wali ni kalau kita tengok memanglah dalam setengah ayat Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah iktiraf manusia yang paling takut kepada Allah ialah di kalangan kamu ialah para alim ulama. Ada ulama yang bertaraf wali. Boleh faham tu? Ada ulama yang bertaraf wali, tapi ada wali yang tidak ulama. Dia gitulah. Jadi kalau tanya sama taraf, boleh jadi sama. Dia tak semesti wali songo lah kan. Tapi wali songo ni wali yang terkenal di Nusantara ni lah, di Indonesia tu. Itu pun hebat-hebat belaka lah. Jadi kita boleh kata lebih kurang lah, plus minusnya hampir sama kan. Cuma ialah wali-wali ni kita beranggapan amalan mereka tu hebat, tapi sebenarnya ulama pun hebat juga sebenarnya kan. Cuma ulama ni dia lebih terbuka dengan politik. Dia boleh masuk politik, dia boleh ke sana, ke kiri, ke kanan. Bak kata PM kan, ke sana kemari, ke sana kemari. Dia gitu kan. Mudah-mudahan taraf mereka, tapi yang penting wali dan ulama ni Allah angkat taraf mereka tu kan, martabat mereka tu Allah angkat ke tahap yang sangat tinggi. Gitu. Baik, Cik Fatimah, Cik Jaafar, terima kasih. Muhammad Irfan, Abu Muizzuddin, Kak Zakia Osman, ada dalam Insta Ustaz Dasuki Ustaz, cerita ni saya ada baca. Ya, cerita apa cerita yang saya sebut tadi tu bagus, terima kasih Kak Zakia. Abu Muizzuddin, clear. Umur Abu Hurairah daripada jengka, lama tak masuk. Ustaz kenal nak murid ni kan, yang lama menyepi. Cik Fatimah, terima kasih. Kemaman, orang Kemamang makan ikan dalam pinggang. Makan ikan dalam pinggang. Kak Azimah Razman, ulama pewaris Nabi, dah boleh labun perak? Ya bang, sikit-sikit boleh lah teman, cakap lah. Kak Latifah Umar, Kuala Terengganu, jelas. Terima kasih banyak semua. Zainuddin Yaakob, Pak Din, terima kasih Pak Din katanya. Halimah Majid daripada Singapura, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Halimah. Terima kasih orang Singapura, ramai orang Singapura support kuliah-kuliah kita kan. Alhamdulillah. Kak Azimah Razman, sejak menjak ni ramai alim ulama meninggal seluruh dunia ya.
Cik Su, Rohana Rajab, Kak Mahizawati. Oh, ada Kak Mahizawati. Tahniah Kak Mahiza dapat cucu sulung semalam. Dah naik pangkat jadi neni atau nenek. Gitu dah. Terima kasih Abang Arif lewat join. Tak apa bang. Pahwan Pah, terima kasih banyak. Abu Muizzuddin, tiada ulama jahillah kita. Hermatuti, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Siti Nur Akilah, betul Ustaz, alim ulama ajar kita ke arah jalan yang benar. Ya. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, saya rapat dengan Datuk Tuan kan. Rezeki dia lah jadi Menteri Pertanian kan. Orang sibuk je nak condemn dia kan. Tengok Datuk Tuan jadi Menteri Pertanian, esok nak cakap orang putih macam mana agak-agak. Tengok kaki lah bang. Kau ingat orang PAS ni apa, ceroi-ceroi ke apa? Kan. InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Saya rapat juga dengan Datuk Tuan, dengan PA-nya Nazar tu kan. Kamcing kat lah. Kak Jamalia Rahmat, doa para alim ulama sangat penting. Ya. Kan. Sebab itu saya takkan lepas punya. Tak kira lah jumpa ulama besar ke, ulama hebat ke, ulama terkenal ke tak terkenal, asal dia ulama, tok guru je, itu saya akan pesan. Sebelum balik saya salam, cium tangan, saya kata Ustaz ataupun tok guru, wahai tuan guru lah biasa saya panggil. Tengoklah, kadang saya panggil Ustaz, kalau nama dia Datuk saya panggil Datuk kan. Tolong doakan saya kata. Selalu saya minta. Siti Nur Akilah, sayang ulama sampai mati insya-Allah. Kak Fatimah Ahmad Yusof, kita kena sayangkan para alim ulama. Muhammad Arif, Abang Arif, ulama mengajar kita halal haram. Ya, segala-galanya. Singapura simak. Gemala Sari. Simak tu maksudnya apa? Mendengar ya? Ke salah saya? Dapat dia belajar bahasa Singapura hari ni daripada Gemala Sari. Bukan senang nak jadi ulama, kata Siti Nur Akilah. Betul. Tu dia Kayla Zakaria daripada Taipei. Jauhnya. Taipei ke Taiping? Taipei kot no. Kerja ke sana ke memang tinggal sana ke macam mana? Kabur sikit. Siti Iman sama, terima kasih. Hafizah Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Warafida Abdul Kadir, sayang ulama pewaris Nabi. Ulama tersohor, Datuk Ishak Barum, arwah Harundin, arwah Ismail Kamus, arwah Ni Aziz dan lain-lain. Sedih sangat, ramai ulama dah meninggal. Betul. Terima kasih Abang Pendi join malam ni. Kak Maliha Omar, terima kasih banyak. Anna Isabella, sayang ulama. Thank you Ustaz, penuh dah nota saya challenge amal. Ya Allah, hai, terima kasih Siti Nur Akilah. Itu saya kata tu kadang-kadang rasa hiba pula rasa kan. Kami ni ustaz lah, bila kita kuliah kan, bila kita kuliah ni, kita tak tahu apa yang anak murid buat. Macam tu tak? Kita tak tahu. Yang anak murid yang betul-betul dengar, yang betul-betul mencatat, yang betul-betul bernota kan, betul-betul dia komplit dengan nota, yang berubah lepas dengar kuliah kita. Saya tak tahu benda ni kecuali diberitahu. Bila diberitahu macam Akilah sebut kan, dia catat nota apa semua, alhamdulillah. Kita rasa macam ya Allah, apa nak istilahnya, terharu lah. Kita rasa bangga, kita rasa seronok. Ibarat apa, kuliah-kuliah kita ni dihargai. Terima kasih banyak. Saya pergi satu surau tuan-tuan, di Bukit Beruntung tau. Bang Pendi tahulah ni, area-area situlah, Bukit Beruntung, Bukit Sentosa. Saya kuliah situ tahun 2002, 2003. Ingat tu saya kuliah situ 2002, 2003, 2004, 2005 macam tu lah. Dalam 3-4 tahun tu saya berkuliah. Lepas tu break kuliah, terputus. Dan saya tak pergi dah sehinggalah
Saya ingat 2-3 tahun lepas saya dijemput semula ke surau yang sama, dan bila habis saya kuliah, ada seorang jemaah tu jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak tunjuk Ustaz sesuatu," dia kata. Saya kata, "Apa dia, abang?" "Muda jugalah." "Taklah muda sangat, lebih kurang babai saya." Kan nampak macam muda muda gitu. Nampak macam muda sikit dah. Allahu Akbar. Kan saya kata, dia kata, "Saya nak tunjuk Ustaz," dia kata. Saya kata, "Abang nak tunjuk apa?" "Ni Ustaz, kuliah Ustaz yang sepanjang dengan kami tahun 15 tahun dulu, saya catat, hari ni saya tunjuk kat Ustaz." Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini betul-betul orang yang bersungguh lah, kan. Dia ada, saya percaya ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia sangat disiplin dengan ilmu, bukan dengar saja, dia mencatat, kan. Yalah, saya share benda ni sebab tadi Akilah ada tulis, kan. Tu yang saya teringat cerita tu rasa hiba, kan. Kita rasa seronok, rasa bangga tak orang hargai tu, kan. Padahal bukan ilmu saya pun, ilmu tu ilmu Allah saja, tak kita share je. Cik Su, terima kasih Ustaz, sama-sama. Umur Abu Hurairah, kalau Ustaz tengok tapi tak komen, tengok tapi tak komen. Melawati clear, Muhammad wa akhawatuhu. Uish, ini dah macam bahasa Arab ni, Muhammad wa akhawatuhu. Kan lain macam nama. Umur Abu Hurairah, rezeki kami Ustaz tuan. Ya, betul. Masjid yang dekat umur Abu Hurairah tu masjid Ustaz tuan lah, yang saya dipahamkan telah berkuliah muslimat, kuliah petang dan kuliah maghrib selama 20 tahun lebih. Dan saya pernah pergi, kan, tahun lepas. Tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni. Ni bulan 6. Saya pergi bulan 2 kalau tak silap. Kan, memang penuh, seronok. Kan, siap makan. Makan tu yang syok. Kan. Sekeping hati dah 2 hari tak dapat live Ustaz. Kemana pula hilang sekeping hati, kan. Ada saya tiap-tiap malam lepas isyak pula, lepas maghrib insya-Allah pukul 8. Betul Kak Jan, Datuk Tuan Menteri Alam Sekitar. Saya sebut tadi Menteri Alam Sekitar, kan? Ke saya salah sebut tadi? Menteri apa saya sebut? Saya sebut pertanian, ya. Menteri Alam Sekitar. Yes. Saya silap tadi. Betul Abang Fendi. Silap bang. Terima kasih Kak Jan. Terima kasih Abang Fendi tegur. Silap. Maklumlah, orang PAS baru jadi menteri, bang. Post pun sampai tersilap semua. Kan, sebab teringat sebelum ni Menteri Pertahanan je. Allahu Akbar. Kerja kat sini Ustaz. Kela Zakaria. Kerja dekat Taipei. Hebat, jauh di perantauan, mencari rezeki yang halal, insya-Allah. Helwa Istiqamah. Insya-Allah Ustaz akan dapat datuk. Datuk mana tu? Datuk cucu. Anak saya belum kahwin ni. Kalau datuk pangkat tu rasanya hidup lah, kan. Taibah Senawi, terima kasih. Waalaikumsalam. Abang Pendi, untunglah URN dapat rapat dengan menteri. Ana dapat rapat dengan URN pun kira untung. Sama-sama untung, bang. Seorang sikit lah. Kita share-share lah untung tu, insya-Allah. Muhammad Syarif, Sera Perdana. Kak Mumtaz, sorry Ustaz, I don't understand much of the Malay word, so I cannot take note that much. Tak apa Kak, saya minta maaf. Sebab saya pun kuliah dalam bahasa Melayu. Mungkin akak fahamlah sikit-sikit, kan. Tapi yang penting akak faham, boleh amalkan. Saya pun Alhamdulillah. Saya nak cakap orang putih, kan, macam saya sebut tu hari lah, I love you, kan. I miss you. Sikit-sikit lah, kan. Tak adalah pandai sangat, boleh lah sikit-sikit, kan. Tapi saya seronok lah Kak Mumtaz selalu ikut kuliah-kuliah saya, Alhamdulillah. Bob Izzat, silakan share, don't worry. Kak Zah, terima kasih. Selalu dengar ceramah Ustaz, malam ni dah nak habis baca Quran. Terima kasih Kak Zah.
selalu support kuliah saya. Oh, simak tu dari bahasa Indonesia. Terima kasih Gemala Sari daripada Singapura. Ijaz Khan, terima kasih. Bila Allah nak jadi seorang tu baik, Allah akan bagi faham tentang agama. Ya, itu hadis Nabi kan. Hadis Nabi, Abang Pendi tulis tu hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Itu hadis Nabi. Barang siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, Allah bagi dia faham tentang agama. Memang cantik lah. Sekarang ni saya, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, kita ni sedang usaha. Sikit lagi tuan-tuan, saya nak habis dah ni, nak habis dah. Saya kena hormat juga tuan-tuan yang dah nak sejam dah ni. Sebab pukul 9 kang ada live lain yang tuan-tuan nak tengok. So ada masa sekejap kita nak solat isyak apa semua kan. Sikit lagi, seminit je saya berhenti lah. Ya. So Nabi kata, siapa yang Allah nak dia jadi orang baik, Allah akan bagi dia faham tentang agama. So saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita ni antara each other, dah mula start cakap putih sikit lah kan, kita together lah. Kita sama-sama untuk memahami agama. Ini tujuan kuliah ni. Tujuan kuliah, tujuan ceramah, tujuan kita duduk dalam majlis ilmu walaupun secara online macam ni, kita nak fahamkan agama. Kita nak kenal Allah tu bagaimana, ulama tu siapa dia, iman tu apa ceritanya, kita ni macam mana. Tujuannya sikit-sikit kita nak fahamkan agama. Dan bila itu jalan yang kita pilih, percayalah sahabat yang saya kasihi sekalian, sebenarnya itulah lorongan Allah yang telah memilih kita nak jadi orang yang baik-baik, insya-Allah. Bila Allah nak kita jadi orang baik, dia akan lorongkan kita kefahaman agama. Dia akan salurkan kita dengan aliran-aliran agama. Sebab dia nak kita jadi baik. Jadi bersyukurlah bila Allah lorongkan kita kepada agama dia, kan? Dan dalam masa yang sama kita sangat bersimpati, kita sangat kesian dengan orang-orang yang jauh daripada agama, kan? Kesian, kita kesian tau, tapi entah kadang-kadang diorang tak kesian diri diorang sendiri, kan? Itu yang jadi masalah tu. Jadi apa pun tuan-tuan ibu-ibu sekalian, akhir sekali, kesimpulan akhir, jangan hina ulama. Kok mana pun taraf kita tak akan sama dengan dorang, amalan kita tak akan sama dengan mereka, keikhlasan kita pun belum tentu sama dengan mereka. Sebab mereka ni orang yang sangat takut pada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Jadi hormatlah mereka. Nah, kita belajar menghormati manusia. Jangan tuding jari banyak sangat, jangan hina orang banyak sangat. Belapan dada tu kena ada lah. Baik, dan yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terus belajar, terus mengaji, teruskan cari ilmu, walau di mana saja kita berada. Teruslah cari ilmu di mana saja kita berada. Cari ilmu tu, sebab kita tak nak menyesal. Saya dah sebut dah banyak kali, ulama kata bila meninggal saja seorang manusia, mati saja, benda pertama yang jadi pada dia menyesal. Oh, jangan buat pasal tuan-tuan. Dah pindah alam barzah, alam akhirat yang bermula dengan alam kubur, tak boleh dah balik ke dunia, kan? Sebab tempat beramal hanya di dunia sahaja. Dalam kubur bukan tempat beramal. Dalam kubur tempat nak dapat nikmat dan tempat kena belasah. Nak beramal semua atas dunia saja. Pap, mati, menyesal. Oh, jangan tuan-tuan, menyesal besok, kan? Saya hari-hari keluar tuan, naik kereta,
Kadang-kadang kita saya buka ceramah Datuk Ismail Kamus, tadi pun saya buka ceramah Datuk Ismail Kamus. Rindu kan. Lepas tu bila kita buka, automatik pahala dia tu mengalir kat dia kan. Itu cara sayang ulama walaupun mereka sudah mati kan. Itu cara lah, contoh. Itu contoh. Jadi sebab itu sahabat sekalian, itu saja yang saya nak share pada malam ni. Terima kasih banyak sekali lagi pada semua yang bersama. Kak Mumtaz kata, you are funny Ustaz. Thanks a lot. Iyalah Kak, saya ni memang macam ni lah. Oh, Ijaz Khan, saya orang Pakistan. Ijaz Khan, orang Pakistan. Alhamdulillah, kita punya kuliah ni worldwide ni kan. Orang Taipei ada, orang Singapura ada, orang Indonesia ada, orang Melbourne ada, orang Pakistan pun ada. Alhamdulillah. Thank you Ijad Khan, thank you very much. Boleh faham no bahasa Melayu Ijad, orang Pakistan. Terima kasih Ahmad Syamar, Kak Maliha, Ali Hamid. Tujuan tu gada-gada nak faham agama. Lucu aneh ni daripada Melaka. Kak Maliha, Haslina Abdullah, ulama pembimbing. Esok kuliah pagi ada Ustaz? Tak ada. Esok hari apa? Sabtu. Oh tak ada. Kuliah saya maghrib saja. Kan, maghrib saja ni, buat tenang sikit insya-Allah. Baik, terima kasih Sal Hussein, Batu Gajah, Kelia. Barakallahu fiik ya Ustaz. Terima kasih Kak Maliha, Taibah Sanawi. Kasihan orang yang masih jauh dengan agama. Sedaplah pendekatan Ustaz kepada audien. Sedaplah bahasa dia. Bahasa Taibah Senawi, sedaplah katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dalam kubur tempat nikmat dan tempat kena belasah. Noraini Bashir, insya-Allah bila hati kita ada niat baik, Allah lorongkan ke jalan yang lurus. Yes, exactly, 100%. Tempat beramal di dunia, jangan tak beramal nanti menyesal. Siti Nur Akilah. Kak Jamalia masuk lewat pula dah. Kak Jamalia. Johnny Max, kita punya toke Bukit Bendera. Hari ni masuk lambat, line tak clear. Ada kat rumah. Oh, ada kat rumah hari ni. Bukit Minyak, Bukit Mentajam. Ustaz apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak join. Kak Taibah Sanawi, Ustaz Ismail kamu guru saya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zah, Kak Syaliza, Kak Sabariah, Abang Izzat. Al-Fatihah buat almarhum Tukku Datuk Ismail Kamus, Rosiah Mitsum. Terima kasih banyak. Baik, itu saja untuk malam ni. Seperti biasa, siapa nak infak, siapa nak menyumbang, boleh masuk akaun audio kuliah. Kita sedang upgrade lagi untuk kita dah keluarkan satu siri video full HD. Yang ada dalam audio kuliah tu tuan boleh tengok di luar negara. Kita ada buat video sikit, tuan-tuan boleh tengok lah. Jadi untuk buat projek ni semua memerlukan dana keuangan yang tinggi juga. Jadi tuan-tuan boleh infak dekat audio kuliah, atau nak infak melalui saya, boleh PM nombor di bawah yang saya pinkan itu. Dan dekat situ juga ada nombor akaun dan juga grup Telegram saya. Siapa nak join boleh tekan link yang saya pinkan itu. Nak duduk dalam grup Telegram saya, dipersilakan. Kalau tak mau pun tak ada masalah, tidak ada paksaan. Kalau nak join, tekan aja link tu, ya. Nak infak ke apa, boleh PM saya, atau nak masuk dalam audio kuliah pun boleh. Dan wakaf kitab masih kita buka, RM50 untuk kita wakafkan ke sekolah pondok, masih kita bukalah sepanjang tahun insya-Allah. Terima kasih pada Abang Pendi URN, Abang Pendi URN pula dah. Okey URN, nak solat Isyak seperti biasa, imam satu bertugas. Imam satu selamanya dah, one and only. Terima kasih Abang Pendi. Siti Nur Akilah, tempat beramal di dunia, jangan tak beramal, menyesal nanti dalam kubur, tempat nikmat dan kena belasah. URN 2020 tu dia punya nota. Kemeh
Jazakumullah khairul jazak ya Ustaz. Terima kasih Taibah Senawi. Nuraini Bashir, terima kasih banyak. 9.30 nanti ada kelas tajwid online dengan Ustazah Saniah. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi malam esok InsyaAllah. Kak Zakiah, terima kasih banyak. Amal Syama, terima kasih banyak. Kita jumpa malam besok pukul 8 malam InsyaAllah, malam minggu. Kita teruskan belajar. Kita ambil martabat iman yang keempat, yang terakhir sekali. Kita akan bincang malam besok. Terima kasih pada semua. Saya sangat menghargai, saya sangat berterima kasih atas sokongan moral, material, support dan semua sekali. Allah saja membalas jasa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian. Saya doakan semuanya sihat walafiat, semuanya beroleh hidayah Allah, semuanya akan diampunkan dosanya oleh Allah. Dan doakan saya juga dan keluarga saya, adik-beradik saya, abang-abang saya, ustaz-ustaz lain juga, semuanya sihat walafiat untuk meneruskan kerja dakwah yang kita akan buat sampai mati insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa malam besok. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Muhammad Syukri, Kak Saliza, Selina Abdullah, Kak Syahliza Perlis, Nuraini Bashir, Anna, Kak Syah Mahmud, Maliha Omar, Siti Iman. Allah saja membalas jasa ustaz dan keluarga. Amin, amin insyaAllah. Jamaliah Sanusi, Raja Fauziah, Raja Idris, Pak Ya, Kak Mumtaz. Thank you very much. Nah, kita jumpa malam esok. Kak Ramlah Mak Lazim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.